until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright. Yes, tajuk kita pada malam ni The Saham Journey bunyinya macam marvelous sangat lah, macam besar sangat, macam hebat sangat. Sebenarnya antara faktor yang menyebabkan saya decide untuk buat tajuk malam ni adalah atas permintaan ramai. Semalam ada yang komen minta tanya macam mana saya lakukan dengan 5,000, macam mana saya mulakan dengan 5,000. Adakah semua pelabur ataupun semua pedagang boleh lakukan apa yang saya lakukan? Ada juga yang hantar PM dekat saya punya Instagram tanya macam mana saya mulakan lah apa semua. So basically malam ni
ada few points yang saya nak sharekan dengan anda semua. Macam mana perjalanan saya ni bermula dan adakah ia sesuai untuk anda ataupun tidak. Okay? Sebab masing-masing bermula pada fasa yang berbeza. Maksudnya you ada yang bermula pada fasa umur 30-an, ada yang fresh grad, ada yang apa lagi? Fresh grad ada, yang 20-an baru bekerja ada, 30-an ada, 40-an ada, 50-an pun ada. Maksudnya everyone starts at different phase dalam kehidupan. Jadi doesn't mean that apa yang saya kongsikan ini bersesuaian dengan anda. Mungkin dia bersesuaian dengan certain golongan, ataupun kebanyakan cara apa yang saya kongsikan sebelum-sebelum ni adalah based on pengalaman saya mengajar for few years, dan ada yang melanggar dinding apa semua, come back jumpa balik saya, PM saya balik, tanya why this kind of thing happen. Jadi saya cakap, oh sebab you mula macam ni, you are at this phase of life. Jadi apa yang saya sharekan semalam in particular adalah lebih sesuai kepada anda yang sudah bekerja. Maksudnya you dah ada kerja, you dah ada gaji, and probably you are around 30s or 40s, yang mana you should be stable. Okay? Dan kalau fresh grad sesuai ke sebenarnya you nak jadi full time trader macam semalam? Selalunya fresh grad, how many of you yang fresh grad keluar-keluar lahir-lahir terus duduk atas dulang emas? Petik dapat 30,000, petik dapat 100,000. Bukan semua orang dilahirkan atas dulang emas, tuan-tuan dan puan. Okay? So before I go further, I would like to speaking London, okay? Sebelum saya teruskan, ingin juga saya mendapat feedback daripada anda. Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Dah membebel lama-lama baru nak tanya kan? Yes. So sekarang ni saya nak tahulah, how many of you yang dengar suara saya, yang nampak video saya dengan jelas dan clear, supaya saya boleh teruskan live kita pada malam ini tanpa sebarang gangguan. InsyaAllah tak ada gangguan lah. Alright. So yes, tajuk malam ni adalah The Journey lah. Dan journey ni adalah lebih kepada fasa, ataupun dia fasa lah. Okay, saya tak nak bagi dia time frame. It's just a phase yang mana bila you terlibat dalam saham, you tak boleh bagi indicating yang you need at least 2 weeks untuk you buat satu-satu benda untuk you achieve. Probably after a year you akan consistent. No, it's not like that. It doesn't works like that. Okay, dia bukan macam tu sebenarnya saham. Sebab saham, macam juga you belajar masa sekolah, saham ni dia memerlukan masa untuk you proses, masa untuk you hadam, masa untuk you mula mature, mula memahami macam mana market ini bergerak. Alright. So thank you kepada semua yang respon. Alright, Tuan Faizal Dasuki, Cik Puan Maz, Tuan Azwan, Tuan Wan Nur Luqman, okay, Tuan Nazri, okay, thank you bagi feedback. Alright. Kat laptop lag sikit dari phone tu saya tak tahulah, sebab based on saya punya pengalaman, team saya punya pengalaman, bila kita live kan, mungkin kalau phone kat laptop ni dia delay dalam few seconds lah. Okay, yes. So key point yang pertama saya nak sampaikan dekat sini adalah saham ini adalah proses. Macam saya cakap tadi, saham ni adalah proses. You cannot compare yourself to other people. Alright, saya pernah sharekan dengan anda sebelum ni. You should compare yourself to your previous self. You kena comparekan diri you hari ni dengan hari semalam lah. Dan my journey begins waktu saya habis, I was a fresh grad. Saya baru habis universiti, habis master at that time. Baru balik daripada UK, and you can say I was forced lah. Okay, saya dipaksa oleh ibu saya sebenarnya. That is the real story, adalah saya sebenarnya dipaksa oleh ibu saya untuk mula terlibat dalam saham. Masa tu muka kelat lah, cakap, dah habis master ni, takkan kena masuk kelas lagi belajar saham. So yes, my journey begins like that. Okay, saya bermula atas paksaan sebenarnya, dan dengan muka kelatnya masuk je lah kelas belajar kan. Dengar, lepas tu dengar macam not bad juga sebenarnya buat saham ni. Jadi waktu tu saham ni dia punya
Yelah, sampai hari ni pun dia punya cara penyampaian dia, cara marketing dia, dia bunyi je macam ni lah lebih kurang you just duduk tekan-tekan you buat duit. Nampak? So bunyi dia macam menarik lah. Lepas tu bila saya duduk tengok kan, oh menarik juga sebenarnya saham ni. It's easy way to make money. But I was a fresh grad, tak ada duit, kerja tak ada lagi apa semua. So where did I get the money from? So duit tu dipinjamkan oleh ibu saya. Okay, my mom sendiri yang bagi duit tu 5,000. See, not everyone duit tu jatuh pada langit. Faham tak? Ada orang, sebab fasa saya fasa fresh grad, baru grad. Jadi nak mula terlibat dalam saham ni mana ada duit tuan-tuan dan puan. Pergi kelas pun mak bayarkan. Okay. Jadi I was a fresh grad. Jadi luckily for me, my mom bagi duit, pinjam 5,000 dan I pay her back after 6 months. Okay. I take 6 months untuk achieve 100%. And sebenarnya more than 100% lah, almost 200%. Dan saya keluarkan bagi 5,000 tu dekat dia. Okay. Bayar balik lah that 5,000 without interest. Okay. Jadi that's how I started off. Jadi persoalan sekarang ni yang saya nak tanya, adakah anda bermula pada fasa yang sama dengan saya mulakan? Anda masuk kelas saham, adakah anda dipaksa? Ataupun anda memang ditekan disebabkan keadaan yang tidak stabil, ataupun you rasa macam this is the way, ataupun ini adalah cara untuk anda cepat buat duit. Alright, frankly speaking, based on saya punya pengalaman, saham ni sebenarnya dia very unpredictable. Okay, tu sebab saya decide untuk tidak jadi full time trader. Sebab apa? Sebab yes, 5,000 jadi 15,000 dalam masa 6 bulan. Bunyi macam super power, super awesome kan. But fasa dia untuk berlaku tu, dia macam-macam dugaan juga sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay. Bunyi macam power babe, 5,000 jadi 15,000. Dan ada juga soalan semalam saya dapat, dia tanya, adakah 5,000 ni untuk invest ataupun untuk trading? I was so naive back then dan saya tak diajar dengan detail, tak diajar cara menguruskan kewangan dengan baik. Yang mana 5,000 tu saya all in, dan setiap trade saya sehingga saya 15,000 tu saya all in. Jadi rugi dia tu memang parah gila lah. Alright. Sebab saya tak diajar cara manage duit dengan betul. Dan waktu tu, the only thing yang melekat dalam kepala otak adalah technical analysis je. Okay, sebab saya tak faham betul-betul how the market works at that time. Alright. Maksudnya, nampak tak? Buat sampai 200% but I don't even understand how the market works. Yang saya faham, ada marubozu, breakout, beli, bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi profit, cut loss. Kalau profit, alhamdulillah ambil profit. Meaning, itu fasa 6 bulan tuan-tuan dan puan. Tak faham pun market tu bergerak macam mana. Okay, biawak jangan cakap lah. Biawak bersepah-sepah babe dalam grup. Okay, masa tu tak ada WhatsApp group, tak ada Telegram group. Yang ada adalah Facebook group. Jadi biawak tu masih terkawal sebab biawak-biawak yang ada adalah dekat dalam Facebook group. Dan almost every day memang ramai yang sharing untung beribu-ribu kan. Kita untung berpuluh-puluh, beratus-ratus. But at least terkawal sebab you tak boleh tengok on the phone. Walaupun yes, WhatsApp dah ada that time on the phone. Tapi apa yang saya boleh share dengan you all adalah bila you habis program, bila you habis belajar, you bukan terus faham. You mungkin from that 100%, alright, you from 100%, probably you just bawa balik 10% je. Okay, probably you just ambil 10% je balik. Yang mana 10% yang saya bawa balik tu, okay, you just imagine that time cara saya diajar waktu tu, you just imagine masuk kelas hari Jumaat pagi sampai petang. Kalau sekarang you banyak kelas saham sampai petang je kan. That time sampai petang, lepas petang sambung malam sampai pukul 12. Lepas tu esok pagi sambung balik 8 sampai pukul 12 malam balik kan. Bunyi macam banyak gila kan. Gila babas punya belajar. Hari Ahad tu petang habis. So bunyi macam banyak gila babe. Yes, memang banyak gila, tapi benda yang saya bawa balik hanyalah marubozu.
That's it. Okay. Yang saya hanya faham hanyalah Marubozu. Tu je. That's it. But dengan Marubozu tu, yes, jadi 200%. But what happened after that? Struggle tuan-tuan dan puan. Sebab you tak faham. Sebab bukanlah you. Maksudnya saya tak faham how the market actually works. Okay? Tak clearly faham macam mana sebenarnya market ni bergerak. Dan the more and more I learn about it, lebih dalam dan mendalam saya belajar, baru saya faham yang sebenarnya harga saham ni bergerak. Sebenarnya harga saham ni dia bergerak melalui fundamental. That is the journey sebenarnya tuan-tuan dan puan. Meaning bukan you habis-habis belajar terus jadi pintar, bukan terus jadi bijak, bukan terus boleh jadi untung 200%. It doesn't work that way. Okay? And saya jadi macam mana saya jadi hari ni, it's basically lebih kepada perjalanan yang mana banyaklah tomahan-tomahan yang saya terima dekat luar sana. And Alhamdulillah, sebab yang orang keliling saya ni dia memberi sokongan positif, walaupun ada juga yang dalam golongan-golongan yang keliling saya ni bagi feedback yang negatif lah apa semua. Yes, I was about to give up untuk tidak berkongsi mengenai saham, berkongsi mengenai how I make money daripada, yes, sebenarnya saya memang slowly but surely, it is a process lah. Dia bukan you bukan hari ni masuk 5,000, in 6 months jadi 200, jadi 15,000. I was lucky sebenarnya. Jujur, frankly speaking, I was lucky sebab market time tu, how market berlaku pada bulan 3, bulan 4, I can't remember. Kan, tahun ni punya yang you just campak duit jadi duit kan, I was lucky. Yang mana saya mula terlibat saham at that period of time. Campak duit jadi duit, campak duit jadi duit. That time paling banyak I buat profit was on Sumatek and Ifka. You tengok Sumatek, Ifka, fundamental gabak tak gabak, koyak tak koyak kan. But I don't understand why. Yang saya tahu ada Marubozu breakout. Antara saham yang saya beli lagi at that time was Pelican. And tu sebab saya cakap that was zaman-zaman jahiliah. Sebab saya tak faham how the market actually works. But when I start to hit 6 figure, my first 100,000 yang saya manage, my first 100,000. When I manage my first 100,000, I was struggling. Okay, bunyinya macam wow, hebatnya boleh jadi 100,000, but it takes me almost a year and a half lah, lebih kurang setahun setengah ke 2 tahun lebih kurang. In between that time period, I hit my first 100,000, and that 100,000 sebenarnya tuan-tuan dan puan, I was struggling as well. Okay, sebab yelah masih lagi bawa mentality yang mana masa tu dah ada MSDA tuan-tuan dan puan. Masa I hit my first 100,000 dengan duit dengan MSDA. Okay, my first 100,000 ada MSDA. Bunyi macam gempak gila babas punya. And macam superpower, rasa macam dah hebat dah, macam tahap dewa. Ada MSDA kan, lulus MSDA babe. Dekat Malaysia masa tu ada 200 orang je yang ada MSDA. Tak macam sekarang ni ramai. So masa tu macam hebat babe, aku antara 200 orang ada MSDA kat Malaysia kan, by that time. So masuk tu dengan rasa penuh confidence kan, dengan MSDA nya yelah, technical ni semua hujung jari lah kononnya kan. Okay, macam power lah bunyi dia kan. But I was struggling as well. Sebab dia macam mana? Sebab yelah, terlalu depending on technical. Terlalu sibuk mencari momentum, terlalu sibuk mencari volume, terlalu sibuk mencari terms yang selalu para analis pakai, aggressive movement, aggressive movement ataupun aggressive volume mula masuk jadi okay. Jadi that is how it happens. Okay, so bila struggle macam tu, duduk balik diam-diam kan, start balik baca buku, study balik, fahamkan balik sebenarnya saham ni apa benda. And at the end of the day tuan-tuan dan puan, start daripada situ baru saya start pegang cancelling.
after MSTA tuan-tuan perempuan baru faham cancelling tu menatang benda. Sebelum tu tak pernah ambil tahu pun. Okay. Yes, antara saham yang memang bagi saya pulangan yang lumayan in between that period sebelum saya dapat MSTA lah antara yang banyak bagi saya pulangan, my first 5 figure punya return, pulangan 5 digit saya, 5 angka saya adalah MyEG. MyEG adalah saham pertama yang bagi saya 5 digit. Waktu tu 14,000, 16,000, somewhere in between. 14,000, 16,000 lah macam tu. Dan duit tu saya keluarkan, saya guna untuk travel Europe. Okay. Apa barang babe? Apa ni nak apa ni? Nak orang kata Allah lupa. Nak reward diri tu beli aiskrim kan? Pergi Europe terus lah, backpacking. MyEG belanja. And you pun dah pernah dengar while I was travelling back then, GSL system pun bagi balik 5 angka. Alright. So yes, saya dibayar kalau you tolak perbelanjaan saya selama sebulan kat Europe, net profit dia yang saya dibayar adalah 10,000 lah daripada GSL system, lebih kurang macam tu. Alright. Jadi itu antara saham-saham yang banyak bagi pulangan. And saya pick up dulu satu soalan sebelum saya terlupa. Adakah saya top up modal daripada 5,000 ke 100,000? Jawapan dia, ya dan tidak. Ya, saya top up dan tidak top up. Macam mana tu? Okay, sebab that time IPO was very very powerful. You campak duit dalam IPO jadi duit. Okay, and at that time ni pun rezeki jugalah. I was using my father's punya account, my father punya duit kan. Sebenarnya bukanlah duit dia pun, sebenarnya it's his account. Dia punya background apa semua. Sebab yelah dia lebih stable kan. Dia dah pencen that time. So dia lebih stable, dia ada duit simpanan dia apa semua. Saya menggunakan semua benda tu, hantar submit kat MITI, dan saya untung dekat IPO masa tu. Settle off semua loan yang ambil daripada melalui MITI, settle off semua loan. Profit yang ada saya top up. Okay. And at the same time belanja lah sikit dekat parents kan, dekat ayah sebab guna nama dia. Yes, at that time saham apa lah, 7-Eleven. 7-Eleven dengan Malakoff. Malakoff tak jadi, but first day candle merah saya terus cut. Lepas cut saya terus switch kepada saham lain. And in that week juga pulangan dia agak lumayan, so settle off loan. Okay, ambil balik profit tu, tambah lagi. Okay. Jadi yes, itu dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Alright. Kejap. Okay, kejap saya tengok ada. Okay. Alright. Okay. So that was my journey tu sebab saya boleh hit 100,000 dengan jangka masa yang singkat. Dan after that, start from 6 figure, I was struggling, jatuh balik. And it took me almost 3 and a half years. Okay, 3.5 years yang mana from 100,000 turun balik, hitting my first 7 digits lah. Okay, my first 7 digits, it took me 3.5 years. And that time memang kedekut gila-gila lah. Langsung tak nak keluarkan duit, babe. Duit saham langsung tak keluarkan. Sehinggalah waktu nak dekat kahwin baru keluarkan. Sebab nak kahwin kan, ni pasal baru keluarkan duit tu. Jadi 3.5 tahun tu memang kedekut gila-gila. Business masa tu tengah membangun kan. Jadi saya punya business tengah naik macam tu. And duit saham memang saya tak keluar langsung lah. Okay, dan macam mana struggle pun saya punya business at that time, saya tak withdraw langsung. Even nak raya pun, whatever amount of money yang ada dalam simpanan, that's it, itu je duit belanjanya. Sebab nak pulun punya pasal untuk 100,000 to hit 1 million. Sebenarnya it can be
quicker, dia boleh jadi lebih cepat. Cumanya proses tu, you start to have the process yang mana you kena you macam jadi teragak-agak kau, sebab 1,000-2,000 tu macam easily you get waktu tu. Jadi saya sangat-sangat berhati try to orang kata upgrade myself. Maksudnya you dah masuk satu zone yang lain tau. You dah masuk satu fasa yang lain. Jadi apa yang saya buat waktu tu, yes ada hit, ada yang loss, but fasa tu adalah satu fasa yang mana saya cuba membiasakan diri. Sebab loss 2,000 tu macam mudah je. Loss 5,000 tu macam mudah. Belah-belah ribu tu pun macam mudah je loss tu. But that is the phase yang mana saya kena biasakan diri. Tu sebab bila saya dah mula biasakan diri, saya mula start dapat rentak, baru saya start moving forward. Okay, maksudnya bukan terus hit you ada ratus-ratus ribu, doesn't mean you ada ratus-ratus ribu you boleh terus hit 1 million easily. No, sebab you kena start biasakan diri you. Hilang 10,000 tu benda biasa bila you duduk dekat dalam lingkungan ratus-ratus ribu. Tu sebab saya train you all, saya ajar you all, jangan tengok nilai ringgit, tengok nilai percentage. That is how you just imagine masa tu saya dah start mengajar. Masa awal-awal saya start mengajar, masa tu saya masa saya awal-awal start mengajar, waktu tu sebenarnya saya baru dapat. Sebenarnya percentage is what matters rather than nilai ringgit. Sebab when you have hundreds of thousands dalam account, kan, kalau you tengok nilai ringgit, you terbakar, babe. You macam meletup kepala otak, babe. 2 saat you hilang 2,000. Kan? Yang you tengok orang share 2 minit dapat 2,000. You tengok modal dia pula. And you just imagine lah, sekarang ni you hilang 2% pun you dah meroyan, sibuk tanya apa saya nak kena buat ni, apa saya nak buat ni. Okay, tu sebab saya sangat-sangat tekankan go for percentage. Right, go for percentage. Okay, right. So saya akan ambil soalan macam Tuan Abdul Munaim ni tanya kalau nak sustain, sebenarnya fundamentals itu sangat-sangat penting. Okay, so soalan dia, adakah bila you jadi full time trader sangat-sangat penting untuk you ambil kira fundamental? Sebenarnya fundamental lah yang menggerakkan syarikat. Apa yang berlaku pada saham-saham yang you nampak seperti beberapa bulan lepas, seperti GETS, hari ni Yongtai, okay, what else, Bintai lah satu lagi. But Bintai at least dia ada cerita walaupun fundamental dia tak solid. Yongtai purely speculation sebab Kedah forever ada. Kononnya lah kalau you buka Galaxy Screener lagi banyak biawak dalam tu. Dan tadi ada tanya biawak tu apa. Biawak ni sebenarnya bisikan-bisikan syaitan ataupun mesej-mesej ataupun bunyi-bunyi yang ada dekat luar sana. That is all noise. Saya panggil dia biawak-biawak lah. Okay, dekat office kami panggil dia biawak, yang mana dia cuba menghantui you all membuat keputusan yang salah. Right? Jadi itulah maksudnya. Maksudnya I bukanlah orang yang macam start off terus hebat, start off terus power. Okay, dia ambil masa. Okay, ambil masa. My first 100,000 baru macam mula realise macam, oh, Ken Slim ni penting. Oh, benda ni rupanya Ken Slim. Itu pun sebab beli buku William O'Neill, baca balik kan. Oh, penting ni rupanya Ken Slim ni. Okay. Waktu tu bila saya berkongsi pasal Ken Slim dekat orang macam mentertawakan jugalah saya. Mentertawakan, dia cakap, apa benda lah Ken Slim ni. Kan? Tak penting Ken Slim ni, mengarut. Bukanlah dia cakap mengarut, tapi macam tu lah mesej yang dia sampaikan. Jadi yes, sebenarnya tu sebab towards the end saya mula slow down kan, tak banyak berkongsi dekat orang ramai. Sebab antara sebab kenapa saya mula reluctant untuk kongsi even saya punya profit pun, sebabnya okay, dia macam ni. Back in 2014 tak ramai yang ada account saham. Okay, yang mana waktu tu 2014 kalau dia hit, kalau jumlah dagangan, kalau volume hit 100,000, bursa tu dah macam gila lah.
Okay, dia dah macam tak betul lah. Macam mana you tengok 24 bilion apa semua tu kan. 100,000 at that time, 100,000 jumlah unit saham yang bertukar tangan at that time. Bukan 100,000, 100,000 bukan 100 juta, sorry, 100 juta at that time. Orang dah jadi macam sasau, jadi tak betul. Macam mana you tengok 24 bilion kan, 18 bilion, 19 bilion yang record break sepanjang tahun ni kan. That was the moment sebenarnya tuan-tuan dan puan, yang mana waktu tu maksudnya tak ramai pun orang terlibat dalam saham. Jadi apa yang saya kongsikan sentiasa dikecam, sentiasa orang kata direndah-rendahkan. Nak pula fresh grad, babe, budak muda 24 tahun, share, bagi cakap profit belas-belas ribu apa semua kan. And waktu first saya share pasal saham GSL System, saya share, saya buat write up dekat Facebook apa semua, viral gila-gila benda tu. And kena kutuk tu biasa lah. Okay, waktu tu memang kena kutuk kau-kau. Tu belum masuk lagi orang yang you duduk dalam keliling you, yang you cakap go for these stocks lah, these stocks memang powerful apa semua, best apa semua kan. Orang kutuk you, babe. Alright, you just imagine you bagi tahu the facts, benda yang you rasa betul, orang cakap you salah. Okay, orang cakap you salah. How do you feel? Orang memandang rendah, memandang remeh dekat saya disebabkan saya muda. And I was very inexperienced. 2014, 2015, 2016. Baru 3 tahun terlibat saham. Jangan pandai-pandai cakap lah. Gua dah 6 tahun. Gua dah 30 tahun. Gua dah 40 tahun. Alright. Jadi so throughout my journey sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya banyak dikecam, saya banyak dipandang rendah, saya banyak orang kata pandang remeh lah apa yang saya buat apa semua. Jadi itu sebab sampai hari ni saya jarang share apa yang saya patut share. Sehinggalah saya decide untuk start casual trader, dan tu sebab saya buat group tertutup tuan-tuan dan puan. Saya tak buat public. Okay, sebab at least saya tahu you siapa. Saya ada nombor phone you, saya ada alamat you. Okay, kalau you, at least I'm protecting myself. Tu sebab saya buat casual trader dan saya share ilmu ni percuma. Okay, and now saya dah tak peduli whatever people say, sebab I've already proved to people yang mana what I did, apa yang saya lakukan dalam sepanjang journey saya jadi. Yes, it takes time. 5,000 to 1 million. How many of you, how many gurus dekat luar sana, berapa ramai guru, berapa ramai cikgu, berapa ramai pakar, berapa ramai expert yang ada dekat luar sana, start off 5,000 jadi 1 juta? I'm asking you. And how many people yang willingly share the way dia punya trade? Saya share, you boleh tengok dekat saya punya YouTube. Portfolio 5,000 jadi 10,000 dalam masa 1 bulan. Meaning, kalau betul-betul saya nak 100,000 setahun jadi 1 juta tu easy je sekarang ni. Alright? Dan soalan yang paling best, saya hit my first million, my first 7 digits dengan bursa je. Dan saham apa sebenarnya yang banyak? Satu, Hartalega. Antara yang banyak bagi pulangan sampai hari ni saya tak jual, Hartalega, tuan-tuan dan puan. Okay, Hartalega. Sampai hari ni saya tak jual. Hartalega, MyEG, antara yang banyak bagi saya pulangan lah. Okay, MyEG gave me roughly almost, bila dia jatuh 2 kali limit down tu, dia bagi saya almost 100,000. And Hartalega sampai hari ni pegang tak banyak, almost 500,000, but saya tak jual lagi.
Yelah, dia bukan senang sebenarnya tuan-tuan dan puan. Macam sekarang ni okey lah, ramai yang dah mula terlibat dalam saham apa semua. Jadi apa yang you share semua, orang masih boleh terima. Cuma ada sikit golongan-golongan biawak ni yang ini semua scam lah apa semua kan. Walhal semuanya trading diurus niagakan atas diri sendiri. Okay? Okay. And saya pick up satu soalan. Sekarang ni kalau orang kecam saya scammer, saya macam tak ada hal lah. Sebab saya dah ajar percuma dah pun. You terima je lah. You tak nak, tak apa, fine. Saya tak rugi apa. Itu sebab saya tak peduli dah orang nak kecam scammer ke apa ke, orang nak ambil gambar saya post cakap saya scammer ke, kan? At least saya dah tunjuk, saya dah cerita benda yang betul. Saya takkan ambil duit orang. Alright, throughout my journey, bukan seorang dua datang tuan-tuan dan puan. Orang yang ada jutaan ringgit pun datang. Kau tolong trade. Saya tak ambil. Saya memang takkan ambil duit orang untuk trade sebenarnya tuan-tuan dan puan. Right, so kalau you dengar nampak poster muka saya suruh bank in ke apa-apa, no, that's not me. Okay. Itu sebab sekarang ni orang panggil saya scammer ke apa, saya tak peduli sebab saya dah bagi pun ilmu ni secara percuma, kan? So it's up to you. You sendiri nilai lah. Dan saya tak ambil duit pun, saya suruh you buka akaun CDS sendiri. Right? And to pick up soalan daripada Cik Puan Izzati, dia tanya apa pendapat saya bila mana KLCI dia dah break resistance. Sebenarnya benda ni saya dah pernah kongsikan, yang mana memang saya expect KLCI akan break sooner or later 1620. Berapa lama sangat dia nak duduk bawah tu? Okay? Dan kalau ikut saya punya calculation of Elliott wave, bunyi macam power kan. Saya punya calculation Elliott wave, kita akan ada bullish lah for at least another 2 more years, dan dia akan break 1800. My expectation dia akan break 1800, dan lepas dia hit 1800, dia break and dia akan jatuh, dan kejatuhan tu saya jangkakan akan jatuh lebih teruk daripada apa yang dia jatuh sekarang. That is my predictions. Okay? Kejatuhan yang bakal berlaku adalah kejatuhan yang jauh lebih teruk daripada apa yang jatuh sepanjang tahun ni. That is my prediction. But bila tu kita tak tahu. Okay, sebab based on Elliott wave, sebenarnya kita baru nak start wave B. Break 1620, ramai orang cakap kita dah start bullish. Yes, we are bullish. But we are having only 5 wave of wave B. Maksudnya wave C belum complete. Wave 2 of bigger wave, super cycle kita belum complete. Cuma kalau you faham Elliott wave, dalam wave ada wave yang lebih kecil. So my expectation, kita akan complete wave B before dia akan jatuh, collapse lebih bawah daripada kejatuhan yang ada pada tahun ini, untuk complete wave C dia. That is my prediction. But how true it can be, maksudnya dalam pelaburan saham ni, you hanya boleh buat prediction, you hanya boleh buat ramalan. Apa yang berlaku semuanya adalah ditentukan oleh ilahi. Lama bunyi. Okay. Okay. Jadi macam mana kan dah share. Allah, macam mana 5,000 jadi 1 juta? Saya dah share sebenarnya perjalanan dia. Okay, you boleh tengok. Sebenarnya setiap benda yang saya share, setiap benda yang saya kongsikan tu semua adalah pengalaman saya. Tu sebab kalau ada orang tanya saya kan, kenapa coach tak cerita pasal benda ni? Sebab saya pakai tak jadi duit pun. Buat apa kita nak ajar benda yang tak jadi dekat saya, lepas tu poyo-poyo macam tahu kan. Jadi apa yang saya ajar sebenarnya apa yang saya pernah buat, dan itu jadi duit sebenarnya. Alright. And itu sebab saya bukan mengajar semua benda. Saya ajar benda yang saya buat jadi duit. Right? Antaranya compounding dan latest drips. Okay, latest method yang saya ajar Investors Masterclass lagi super power. Namanya dripping. Okay? Dripping method. Kat luar tak ajar tuan-tuan. Saya je ajar. Sebab saya buat dripping ni macam power gila. Sebab saya tengok bekas housemate saya buat dripping. Method dia namanya dripping. Dia buat power gila lah dripping ni. Okay.
So itu yang saya ajar, saya detailkan lebih dekat dalam dalam investors masterclass. Sebab yelah, bila you jadi investors, you kena tahu banyak method. Right? Dripping ni apa? Dripping ni sebenarnya you compoundkan duit. Tapi method cara compound tu berbeza sedikit. Maksudnya you dah pening buat compound, you compoundkan benda yang you compound. Bunyi macam power kan, macam you compound benda yang you compound. Okay? Itulah dia. Alright. So apa lagi ni? Okay, Cik Puan Syikin dalam Investors Masterclass. Ya betul. Scammer yang betul lah yang orang nak apa ni. Right, so Investors Masterclass ada yang tanya bila nak join. Nanti team saya tengah siapkan link, you boleh terus register. Dan you boleh start register dah sebenarnya. Cuma pengambilannya akan bermula pada bulan, you dah boleh register, you boleh terus buat payment apa semua. Tapi you punya kelas pertama probably start dalam bulan 1 sampai ada lah. Okay, so kalau siapa nak enroll, sebenarnya saya tak nak jual kelas. Sebab sebenarnya letih sebenarnya nak urus kelas ni. Sekarang ni dah ada 100 lebih orang yang dalam Investors Masterclass. Tapi still manageable sebab bukan semua orang hantar portfolio. Okay? Dan semua orang, kebanyakan dalam Investors Masterclass ni semuanya bekerja. Okay? Kebanyakannya bekerja. Ada seorang dua yang full time trade. Ada yang berniaga tu boleh curi-curi sikit untuk dia trade. But mostly adalah bekerja. Yang mana bila bekerja ni mereka pun sibuk. Dan bila diorang tanya saya pun, saham-saham yang diorang beli pun so far setakat ni lah, after first batch lah, especially yang bekerja, yang sibuk, dia dah mula start to pandai jaga diri lah. Alright, dia dah mula stable, dia dah mula tenang kan. Cuma kadang-kadang bila saya jadi biawak sikit dekat dalam group, saya cakap jual lah kan, dah untung. Dia nak jual terus. Saya cakap relax. Saham ni baru breakout, layan je dulu. Okay, sebab sekarang ni dia choose saham-saham yang berkualiti, saham-saham yang bagus. Sebab itulah sebenarnya okay. Sebab dia macam ni. Bila you beli saham-saham yang bagus, especially bila you bekerja, sebab this is my experience, saya berniaga, and there's a moment yang memang saya langsung tak tengok saham. Yang macam mana antara contohnya yang saya sibuk daripada minggu lepas, bukan sibuk apa, sebab sibuk on my health punya part. Sebenarnya saya tak ada apa-apa masalah, cuma doktor yang risau kan, sebab nampak pergerakan jantung saya macam tak abnormal. But I've been living on that heart for almost 30 years. Sebenarnya saya punya, dia tak normal untuk orang lain, tapi dia normal untuk saya lah heart tu kan. Maksudnya jantung tu dia special sikit. And jadi doktor yang panik. Jadi throughout the panic, saya keluar masuk buat test sana, buat test sini, scan sana, scan sini, check itu, check ini apa semua. Last kali dia decide normal. Sebab dia scan apa semua tak ada apa-apa. Okay, dia run test semua normal. Jadi jadi during that period, saya langsung tak tengok saham. Maksudnya almost a week and a half saya tak tengok. Okay, jadi yes, saya masih lagi melayan Student Investors Masterclass, tapi lebih kepada menjadi biawak-biawak saja. Jadi bila dia message dekat dalam group discuss, saya just masuk mencelah-celah jadi biawak kan. Belilah. Masuk kan. But sebab sebenarnya kadang-kadang jadi biawak ni bukan apa, nak tengok kan pedoman dalam diri tu kuat tak kuat. Tapi bila dia mula nak buat keputusan yang merapu tu, terus saya masuk. Jangan, ni biawak je. Okay, sebab okay. Jadi itulah sebenarnya yang ada dekat dalam Investors Masterclass. Right. So apa lagi? Okay, satu lagi soalan daripada Cik Puan Katie. Dia tanya, nak tahu lebih lanjut percentage tu and kenapa dia penting. Okay, percentage ni dia lebih penting sebab saya dah share sebenarnya benda ni dekat dalam YouTube channel saya, kenapa percentage ni penting. Sebab kalau you modal RM10,000, you punya 2% baru RM200, betul? You ambil 10% lah, senang kira. You ada RM1,000, you punya 10% adalah RM100. You punya RM1,000,
10% you adalah, you ada RM10,000, 10% you adalah RM1,000. You ada 100,000, 100,000, you punya 10% adalah RM10,000. Dan kalau you tengok saya punya YouTube sebelum ni, risiko yang selalu saya letakkan maksimum adalah 10%. So, kalau 10,000, 100,000, 10% hilang dalam masa 3 hari. Jatuh 3 hari. You hilang 10,000 3 hari. Lepas tu you akan terfikir, babe, 10,000 ni aku boleh bayar 5 orang punya gaji sebulan. Aku hilang 3 hari je. Tu kalau you tengok dalam nilai ringgit. But kalau you tengok nilai percentage, no matter whatever you punya modal, 10% is still 10%. Sebab 10% you nampak 10 kecil daripada 10,000 yang banyak kosong dekat belakang tu kan. Kosong dia berlambak-lambak tu. You akan meroyan. You akan pecah sakit jiwa, pecah kepala otak ni kan. Ush, banyak. 10,000 babe. 100,000 babe. But kalau you tengok, alah, 10% je. Okay, tu sebab bila saya cakap, bila you tengok, bila you baca statement, kalau you tak nak pening pun, kan, financial statements ke apa, you try to cari benda yang dibagi dalam percentage. You takkan pening kepala ni. Okay, tu je. Right? Okay. Okay, tu dia lah sebenarnya. Okay. Itu sebab saya tengok tu lah. Saya tengok dalam segi percentage dan kenapa percentage lebih penting. Okay, so last soalan saya pick up sebelum saya wrap saya punya live pada malam ni. So kalau ambil untung tu, adakah saya asingkan untuk masuk akaun lain? Jawapan dia ya. Tapi tengoklah, kalau modal you 10,000, untung 1,000, you tarik keluar masuk akaun lain nak trade 1,000 tu, berdarah babe, entah bila nak kaya. Maksudnya bila you dah hit 50,000 ke, you dah hit 100,000, maksudnya modal you dah besar, baru you start asingkan. You ada 30,000 pun dah boleh dah start asingkan sebenarnya. Okay, you letaklah 15,000, 5,000, 10,000. Ada 3 akaun CDS yang berbeza-beza dan you start to compound. Okay, compounding method ni dia ada macam-macam cara sebenarnya. Okay, antara cara paling mudah, cara paling senang, you all in. Setiap modal yang you ada, you all in, you dapat, you keluar. You ambil 5% je. 5%. So, every trade you enter, you all in, you target 5% je return dah. Tu adalah cara paling cepat, paling mudah untuk you hit 100% dalam masa sebulan. Sebab you ada at least 20 days of 5%, you dapat 100%. You try compound. Okay? Sekejap saya try buka compounding. Saya try buka compounding calculator kalau ada. Saya tunjuk lagi lah. Mungkin ramai yang tak clear sebenarnya. Compounding ni macam mana. Dia sebenarnya is very simple punya method lah. Okay, nampak tak? Saya ulang banyak kali sebenarnya pasal compounding, but yet people are still struggling to understand. Okay, saya rasa macam benda ni mudah je calculator. Tak. Benda ada dekat Google apa semua kan. But still, people are still struggling to understand about this. Right. So, let's say, modal you, kita ambil average lah, ramai ada, 5,000. And monthly contribution, you tak tambah, you tak tolak gaji bulan-bulan masuk CDS. Okay, fine. Length of, yes. Assuming this is length of time in days lah. Maksudnya, we have roughly around 20 days. Okay. So, sebulan kita ada 20 hari and estimated interest rate, kita hanya ambil 5% sekali trade. So, sekali kita trade untuk 20 hari, okay, dan setiap kali kita trade dapat bawa balik 5%, after 1 month, you tengok 5,000 you jadi berapa? The power of compounding menggunakan 5%. Tu sebab cara yang saya buat, yang saya pernah share dengan you all, dalam masa, berapa lama? Dalam masa sebulan, saya boleh hit 100%. This is the way. Cari 5%. Bulan ni, baru 3 hari bulan, saya dah 2 kali dah 5%. Frankly speaking, saham 5% saya yang pertama adalah VS. Saya jual pagi tadi. 6%. Saya jual 6%. Saya jual awal. Yes, kalau saya simpan dah 10%. But, saya nak 5%. So, saya ambil 6% sebab 1% tu belanja broker.
Nampak bunyi macam power kan, belanja broker. Barulah nampak you macam orang kaya, you belanja broker 1%. Okay. Jadi satu lagi saham apa yang saya untung? Sekejap, kena buka balik. Tengok baru ni dah lupa lah. Okay, saya 5% yang tu. Satu lagi saham apa lah? Sekejap. Ni VS. VS jual tadi. Freight. Freight pun saya untung 5%, saya keluar dah. Tak banyak. Lebih kurang lah 5%, 6%. Alright. Sekejap saya kira. Sebab saya malas nak buka saya punya journal. Sebab saya ada saya punya WhatsApp group. Setiap kali jual beli, saya just save letak kat situ je. Okay. Yes, betul. 7%. Freight saya 7%. Freight saya 7%. VS saya 6%. Betul lah. Betul. Okay. Jadi Bintai saya masuk 845. Saya repeat masuk 845, saya jual dekat 91 sen. Masa yang hari dia jatuh tu kan, saya jual. Itu bulan lepas, bukan bulan ni. Bulan ni saya untung dekat freight dengan VS. 7%, 6%. Baru 3 hari. Dah 2 kali. Maksudnya kalau 20 kali 100% lagi bulan ni. Apa sebab saya masih pegang harta? Padahal saham glove dah slow. Wahai Tuan Kamarul, saya beli saham. Okay. Saya beli saham glove. Saya beli harta lega. Sebelum harta lega tu, sebelum saham glove tu jadi trending pun. I buy the stocks not because dia tengah trending. I buy harta lega sebab fundamental dia power. Sebab business dia power. Tapi kan Top Glove lagi laju naik. Top Glove historically dia banyak sangat problem. Even sekarang pun you tahu. Alright. Dia ada management problem. You boleh carilah dia punya history. Directors dia kena SPRM lah, whatsoever apa semua kan. Harta lega jarang you dengar ada masalah. Kilang yang kena, yang orang kata meningkatkan kadar kes dekat Selangor ni, kilang mana? Harta ke Top Glove? Kan? Itu sebab I prefer harta. And I'm buying the company. I'm not buying because of the trend. Saya bukan beli sebab dia tengah trending. Waktu saya cakap beli harta lega, orang gelakkan saya, babe. Sekarang ni siapa gelak? Saya ke anda gelak? Sekarang ni saya macam tu lah. Sekarang saya macam tu lah. Dah tak peduli lah. Saya suruh beli harta lega RM3.90. Orang gelakkan saya. Apa ni tak naik pun, lembab gila. Dia pergi RM18, saya tak gelakkan orang. Saya kiki sendiri-sendiri je. Itulah RM3.9 tak mau. Sibuk beli kat RM10. Lepas tu kita jadi ya. Biawak pula masa tu. Beli, saya nak jual. Padahal saya takkan jual. Harta lega adalah syarikat yang saya takkan jual. Okay. Itu sebab saya tak jual. Selagi management dia solid, selagi dia uruskan syarikat dia dengan baik, saya takkan jual harta lega saya. Okay. Itu namanya lubuk. Right, itu namanya lubuk. Okay. Okay. Masa mula jadi trader, starting 5,000 tu, coach pegang satu stok yang paling lama berapa lama hold tu? Seminggu. Saya pegang seminggu. And dia bagi saya pulangan sampai RM3,000. Nama saham tu IFKA. You boleh tengok IFKA. Dia naik daripada 20 sen, dia bagi RM1 lebih. Bukan sikit dia bagi. Alright. Lepas tu keluar masuk. Tak ni lah, tak berhenti. Alright. Trailing stop you set sendirilah berapa.
Kalau saya dapat 5%, sebenarnya 5%, you beli petang ni, esok you dapat 5%. Tapi sebab you tamak. Okay, sebab you tamak, bila hit 5%, you tak nak keluar, oh ni tengah ada momentum, nanti dia naik lagi, lepas tu dia jatuh. Lepas tu you menangis hujung ucur katil. Sebab you lupa. Ada yang mesej saya tanya, saham ni dah naik, apa patut saya buat? Jawapan saya mudah je, saya tak tahu apa saya nak buat. Sebab bukan saya yang beli, bukan saya yang tekan. Jadi saya tak tahu kenapa you beli, niat untuk trading ke, untuk invest ke, untuk swing ke, untuk position ke, I don't know. I don't even know your target. I don't even know your goals. So jangan tanya saya apa patut saya buat. Student Investors Masterclass, saya tahu apa dia buat. Itu sebab saya boleh bagi in detail. Dan sebab diorang hantar diorang punya report every week. Bila dia hantar report diorang every week, jadi saya tahu setiap apa yang dia tanya tu, apa perancangan mereka. Dan saya dah ajar perancangan yang terbaik untuk mereka, sesuai untuk mereka. Okay? Okay? Saya lama dah, saya beli harta lega ni. Waktu saya beli tu orang gelak kan je. Right? Macam mana nak keluar masuk? Keluar masuk je lah, tekan buy, tekan sell. Semudah itu sahaja. You tekan button buy, tekan button sell. Keluar dan masuk lah tu. Tu je tips dia. Tekan button macam mana. Okay. Okay, good question. Untuk 5,000 awal-awal dulu tu, saya masuk satu saham atau dua saham. Saya masuk satu saham. Waktu tu zaman jahiliah. Tak ada siapa ajar money management. 5,000 all in. Tak ada siapa ajar money management. Tak ada siapa ajar money management. 5,000 all in. 5,000 all in. Lepas tu jadi duit. Tak jadi duit, cut loss. That's how you do it lah. Okay. Tak, sebenarnya cara nak buy, cara nak sell, you kena tahu dulu you punya risiko dekat mana. You kena tahu. First thing first, you have to know dekat mana you nak keluar kalau tak jadi. Benda tu paling susah. Sebila saya tanya kan, kenapa you beli? Dah you jual. Tak ada banyak soal lah. Okay. Saya buat all in tu sampai 15,000. Okay. Saya buat all in tu sampai 15,000. Lepas tu dah naik baru macam sedar diri macam macam banyak sangat ni kan. Apa kata pecahkan sikit. Buka lah akaun ni, buka akaun tu, pecah. Mula pecahkan duit modal tu. Bila dah pecahkan barulah dia macam relax sikit kan. So saya ada satu akaun yang dalam akaun tu hanya ada 3,000 untuk saya backtest knowledge baru, ilmu baru yang saya belajar, yang saya baca. Saya buat backtesting dengan modal 3,000. Lepas tu saya ada akaun yang mana 5,000 tu pun dah tak ada 5,000 dah. Okay. 5,000 dah. Dulu ada satu akaun memang saya dedicatkan khas 5,000 supaya niatnya untuk bila saya share dengan you all boleh terinspirasi daripada situ. Sekarang ni modal 5,000 tu pun dah jadi belah-belah ribu. Sekarang ni nak kena fikir ada sama nak withdraw, masukkan pindah ke akaun lain ataupun nak maintain supaya you boleh nampak the journey. Sekarang ni saya tengah fikir macam tu lah. Saya rasa macam saya nak biarkan yang modal asalnya tu 5,000. Saya nak layankan je, sekarang ni dah belah-belah ribu. Saya nak jadikan akaun itu adalah akaun journey supaya bila saya share dengan you all, dia akan jadi inspirasi untuk anda. Sebab saya akan cuba bila dia perform, bila tak perform pun saya akan tunjuk kenapa saya tak perform apa semua. Dan saya akan share lah. Bila saya hit certain number, saya akan share balik macam hari tu yang saya buat kan. Saya share kan 5,000 jadi 10,000. Now dia belas ribu. Let's see, kita tengok boleh jadi 30,000 ke tak. Sebab the idea is sebenarnya tu sebab bila you masuk program Investors Masterclass, saya sangat-sangat tekankan start off dengan 5,000. Dan saya pun bermula dengan 5,000 dengan first batch. Sebab apa? Sebab kalau saya boleh buat duit, kenapa you tak boleh buat duit? Market yang sama, ilmu yang sama. Yes, jawapannya adalah pengalaman. Yang kedua, kawalan kendiri. Dan Investors Masterclass bukanlah satu program yang mana saya ajar habis-habis. Yang mana saya bantu you all untuk
go throughout the journey. Okay, this adalah satu proses journey. Dia sebenarnya lebih kepada membantu diri you mengawal nafsu. Tu sebenarnya program Investors Masterclass. Dia bukan ajar, dalam tu tak ada saya cakap boleh beli saham ni, boleh beli saham ni, tak ada, saya tak cakap. Tapi dia lebih kepada journey, macam mana you nak create a sustainable portfolio. Tu je sebenarnya, it's a journey. Macam saya cakap lah, saham is a journey, dan itu adalah journey saya 5,000 ke 1 juta. That is my story. How many of you can share that story? Okay, how many of you can share that story? Dan saya cuba replicate story saya ke orang lain. Macam mana kalau you baca pasal Turtle Trader, ada buku Turtle Trader dekat Kinokuniya, ada 2-3 buku, yang mana Turtle Trader dia ajar, dia train 5 ke 10 orang, saya tak ingat, sehinggalah yang orang yang dia train ni, yang daripada background yang berlainan, jadi hebat. Jadi sama hebat, ada yang lebih hebat daripada dia orang yang mengajar tu. Tapi Turtle Trader lah, sebab dia pelan-pelan. Dia bukan hari ni you masuk, esok you jadi jutawan. Tu sebab Investors Masterclass adalah journey. Right? Dan kelas Investors Masterclass, how frequent it is, sebenarnya every single morning atau evening yang mana saya sempat, saya akan live, saya akan share keadaan market, dan you akan bersoal jawab dengan saya. Kan? Macam sekarang lah. But every single morning, maksudnya waktu market buka, market tutup, dan kalau market tu best, tiba-tiba saya rasa saya nak live trade, saya live trade je. Nampak tak? That is Investors Masterclass. Sebab it is a journey. Kalau market tak best, kejap je, 20 minit habis dah live pagi tu. Okay? Nampak Tuan Hafiz Kambali antara student, dia cakap dari 7,000 jadi 11,000. It is a journey. Tu sebab saya buat Investors Masterclass, supaya you boleh ikut journey tu. Right? How frequent it is, sebenarnya kelas official seminggu sekali, hari Sabtu. Tu yang kalau you nampak Tuan Farhan ada share, Cik Puanita ada share dekat dia punya Facebook, belajar sampai tengah malam. Kalau datang gila belajar sampai tengah malam, babe, orang lain pukul 12 dah tidur kan, dia menghadap muka saya lagi sampai 12 lebih mengajar. Kalau datang gilanya lah, kalau datang kerja tak sempatnya kan. Dan macam mana nak register dia sebenarnya? Okay, macam mana nak register, you boleh terus DM saya punya team. Alright, sebenarnya saya tak buka lagi pendaftaran, dan saya tak ada plan pun ambil student baru. But kalau you berminat juga, you nak daftar, bayar terus, ambil dulu slot. Okay, kalau you terus nak ambil slot, this is the slot lah. Okay, you ambil je lah nombor telefon ni dulu. You ambil nombor telefon ni dulu, you message, team saya selalu time ni dah tidur. Okay, sebab dia kena prepare awal pagi esok, sebab saya akan live dengan Investors Masterclass awal pagi. So time ni selalunya dia dah tidur. So you just message, drop a message, nanti dia akan reply, bagi you link, you terus buat payment pendaftaran kat situ. But you punya kelas tak ada tarikh lagi sebenarnya. You punya kelas tak ada tarikh lagi. Alright, payment dia apa semua kat situ. Sebab apa? Sebab batch ketiga pun, batch ketiga dah sebulan lebih rasanya baru habis 4 chapter. Maksudnya dia ada lagi 6 chapter tak habis. So probably lagi sebulan setengah lah roughly. Okay, jadi bolehlah ambil nombor tu. Saya tak nak, saya tak buka lagi pun, saya tak plan pun. Tapi since ramai tanya, nak sangat masuk, ambil dulu nombor ni, message siap-siap, esok dia bagi link untuk you daftar, register terus, no problem. Okay, alright. So berbalik kepada apa yang saya nak share dengan you all. Stop trading for a while. Okay, kejap. Okay, kejap. Okay, so saya tinggal 10,000, dari saya modal 10,000, tinggal 10,000 kerja asyik cut loss. Soalan saya, nasihat saya, tolong berhenti daripada tekan. Okay, tolong berhenti daripada Tuan Syamim. Saya minta Tuan Syamim berhenti tekan dahulu, relax dulu sebentar, rujuk balik saya punya YouTube channel, macam mana you nak start to maintain you punya account lah. Alright, you beli satu saham yang bagus, yang berkualiti. Contoh seperti VS dah jalan, Inari belum jalan, Globetronic belum jalan, ada few saham-saham yang berkualiti masih belum berjalan. You boleh study dulu fundamental dia, dan you tengok, gunakan cancelling method. Sebab M dalam cancelling method dia cakap go for saham-saham yang uptrend, yang lain tu fundamental. That is how easy it is the market works.
Cari saham uptrend, fundamental solid, dah you beli, you layan. Try to look for it. Tengok 6 months from now apa jadi dengan modal 3,000 tu. Okay? Sebab saya pernah share dengan you all, kalau portfolio you campak mana-mana, you campak 10,000 dekat dalam mana-mana, you campak lah sikit-sikit, you chip in semua sikit-sikit dalam semua 30 saham yang yang dalam watchlist saya, at least sehingga hari ni you akan bawa balik pulangan 65%. Okay? That is how it is. Okay? That is how it is lah. So untuk dividen apa semua tu, yes, semua benda tu memang ada dah, saya dah pernah share. You just tengok je lah balik. Right? Johor Tin salah satu lagi saham yang sekarang ni saya invest. Right? Salah satu saham yang saya invest adalah Johor Tin. Sebab fundamentally best. Sebab dia bukan lagi jual tin, but dia jual dia bukan jual tin tapi dia jual susu sekarang. Dan I think a month ago kot saya discuss dengan student investors masa kelas, saya cakap cuba study Johor Tin. Dia bukan buat tin lagi. Itu sebab Tuan Farhan beli Johor Tin sebulan babe, dia tak trade. Sebab dia beli Johor Tin dia layan, dia beli Jeshell System dia layan, dia beli VS dia simpan. Okay? Jadi that is how you do it, right? So yes, hopefully you learn something daripada sharing saya. Tak adalah banyak sangat sharing saya, dia lebih kepada saya sharekan saya punya journey, yang mana so that you realise dan you tak rasa pressure dekat diri you sendiri, yang mana bila you terlibat dalam saham, you baru ada account CDS, you masuk 5,000, you are not pressuring yourself to succeed. Okay, maksudnya you you boleh terima bila you lost ni, bila you lost, okay, normal. Okay, Iqbal pun boleh lost, tapi dia tak give up pun. Dia relearn, rujuk balik, ada portfolio kan, tengok balik apa dia buat, apa semua. So that is how you should be doing it. Okay, so saya punya sharing pada malam ni adalah supaya anda tidak cepat give up dengan apa yang anda dah go through, especially dengan keadaan market macam hari ni. Hari ni market memang super power, super awesome, but I don't buy any stocks lah hari ni, but I'm selling stocks. Nampak tak? Saham naik saya jual, bukan saham naik saya beli. Okay, so yes, hopefully you learn something from my experience, from my story untuk malam ni. And itu saja daripada saya, dan kita jumpa lagi insyaAllah. Esok petang nak main badminton. Kita jumpa next Monday lah. Kita jumpa next Monday. And kalau berkesempatan saya akan live daripada saya punya Instagram kan. Cuma itulah, tak live pun dekat Instagram, tak terbuat-buat. Okay, dia macam segan nak pegang macam ni, pegang phone kat luar. But nantilah saya akan cubalah. Alright, so that's all daripada saya, and I'll see you again soon. Jadi itu saja daripada saya. Dan kalau siapa yang baru join, siapa yang baru masuk tengok live saya, you akan dapat tengok live saya pada jam 11 malam, sebab video ini akan dimuat naik ke YouTube saya pada jam 11 malam. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.